Baik, kita bersua kembali. Budi, sudah semestinya kita tahu dalam kita mendepani COVID-19 ini ada yang kehilangan pekerjaan ataupun ada yang kehilangan pendapatan, dan itulah pentingnya kalau kita menyediakan payung sebelum hujan, maknanya kita menyediakan insurans dan juga takaful pelindungan pendapatan itu untuk disediakan sebelum kita kehilangan segala-galanya. Baik, bercakap dengan perniagaan, mungkin nak tahu tentang insurans dan berkat insurans. Baik, kita pagi ini bersama dengan Cik Fairuz Malik yang merupakan Wakil Takaful Imtiaz Konsultansi dan AIA Public, dan juga bersama dengan Puan Nurul Nadia. Assalamualaikum. Apa khabar? Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Okey, penerbit saya kata, dia kata kalau orang sibuk pelindungan pendapatan, dia kata ambil insurans dulu, kalau insurans jodoh katanya. Maknanya kalau sebelum jodoh tu hilang, kita letakkan jodoh yang baru. Tapi itu mungkin itu perbincangan lain lah. Itu kalau jodoh. Itu kalau jodoh kan. Maknanya backup plan lah orang kata. Tapi pelindungan pendapatan ataupun pelindungan perniagaan ni satu perkara yang baik. Tapi kali ini kita nak memberi pelindungan pendapatan. Jadi mungkin boleh dikongsikan tentang pelindungan pendapatan tu, apa antara pelan-pelan yang disediakan juga sebenarnya. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Cik Budi dan Cik Ismail. Okey, sebelum tu saya nak ulang balik pepatah lama mengatakan bahawa sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna, betul? So hari ini saya Nurul Nadia Haji Bacuk dan juga partner saya Fairuz bin Malik. So kami datang hari ini wakil daripada Imtiaz. Kami nak perbetulkan persepsi orang ramai bahawa pendapatan ini Membetulkan persepsi yang salah terhadap orang ramai lah. Sebab kebanyakan orang dia ingat dia sentiasa sihat, sentiasa boleh mendapat pendapatan. Betul. So kebanyakan orang dia kalau dia macam contoh dia selalu bersukan contohnya, ataupun dia selalu jogging kan, tapi dia ingat dia sentiasa sihat, ataupun dia bawa kereta pergi kerja naik kereta, dia rasa dia selamat. Tapi sebenarnya kita semua terdedah dengan bahaya-bahaya. Sebab orang macam sentiasa ingat air tu sentiasa tenang, tidak. Dan kadang-kadang kita rasa macam kita ni seorang pemandu yang berhemah, so tak mungkin sesuatu terjadi pada kita. Kadang-kadang kita ni tak salah, tapi orang yang tiba-tiba contohnya kemalangan isu contoh macam pemandu mabuk sekarang kalau kita tengok kita dah bawa kereta betul lah, tapi macam mana orang lain yang tak beretika, contohnya yang memandu secara mabuk dan menyebabkan kemalangan dan membawa maut sekali dekat orang lain lah. So macam mana yang orang lain tu dia punya pendapatan, so siapa yang akan menggantikan pendapatan tu, kan? Tapi sebelum kita mengambil insurans untuk pelindungan pendapatan itu kan, perkara yang boleh diketahui oleh para pelanggan juga tentang dari segi komitmen bulanan yang perlu untuk diberikan, ataupun mungkin komitmen yang perlu untuk diberikan sebelum kita boleh masuk ke dalam skim-skim pelindungan pendapatan ini. Jadi mungkin boleh dikongsikan juga. Betul. So berbalik tadi, kebenaran yang kalau kita tengok contoh, kalau kita tengok berbalik kepada COVID-19 yang melanda kita punya negara sekarang, kita tak jangka tiba-tiba baru 3 bulan orang ramai dah kehilangan pendapatan. Betul. Itu baru 3 bulan. So macam mana kalau 6 bulan kita lumpuh atau cacat kekal, tak boleh bekerja. So macam mana kita nak dapatkan pendapatan? Betul Nurul? Betul, sebab sekarang orang cuma tahu bahawa cuma ada perlindungan rumah, perlindungan kenderaan, perlindungan kesihatan. Betul. Tapi ramai orang tak tahu bahawa kita juga ada perlindungan pendapatan. So dia meluaslah, dia terlalu banyak. Okey, contoh kalau kita tengok dekat negara kita, lebih kurang 8,400 yang kena jangkitan COVID. Lagi kalau kita tengok statistik 119 hari ini dah masuk 19 yang meninggal. Kalau kita tengok dekat US berapa 2 million yang kena jangkitan. So dia kita benda yang tak dijangka lah. So berbalik kepada soalan tadi, macam mana nak tengok dia punya saiz dia ataupun berapa yang kita perlu cover tu ataupun kita perlu lindung tu, kita berbalik kepada nanti dia punya pendapatan, kita punya dia punya komitmen bulanan, macam tu. Saya tertarik dengan perkataan persepsi kan. Okey, memang ramai yang di luar sana tidak menjangkakan perkara ini akan berlaku seperti COVID-19. Jadi bagaimana kalau kita sebagai macam ejen sendiri untuk menukar apa orang kata pemikiran mengatakan perlu adanya pengambilan insurans ni, kita perlu ada bekalan insurans. Bagaimana tu? Sebab tu hari ini tugas kita sebagai perunding ataupun life planner, kita memberi
pendedahan. Bukan saja tentang perlindungan dari segi medical ataupun dari segi rumah ataupun ialah medical yang kita tahu normally. So tapi dari segi pendapatan yang lebih penting. Sebabnya contoh hari ini kalau pendapatan kita terjejas, macam mana dengan rumah kita? Betul. Kan? Siapa yang nak bayar rumah kita? Adakah anak-anak kita dapat meneruskan pelajaran mereka? Siapa yang nak menanggung dia punya perbelanjaan harian? Sebab semua itu bergantung dekat kita punya pendapatan. Okey. Kan? So adakah kita nak ubah kita punya lifestyle? Lifestyle tu yang terjejas. So dia akan memberi kesan yang depresi, malu, kan? Kita rasa stres. Itu kesan-kesan daripada pendapatan kalau terjejas lah. Okay. Kalau setakat ini untuk para pelanggan Puan Nurul sendiri, apa situasi pelanggan yang selalu dihadapi ataupun selalu yang dirujuk pada Puan sekiranya mereka ada kehilangan pendapatan ataupun untuk menuntut bagi insurans-insurans yang bagi mereka? Disebabkan isu, kita ambil contoh terdekat adalah isu terkini lah, COVID-19. Alhamdulillah setakat ni klien saya lebih alert terhadap perlindungan pendapatan sebab minta maaf di sini kalau kita melihat contoh-contoh mangsa COVID yang meninggal secara tiba-tiba, di mana tiba-tiba anak ramai, tiba-tiba seorang ibu menjadi ibu tunggal dan terpaksa membesarkan 6 orang anak bersendirian. Pada waktu ketika sihat, ketika suami bekerja, suami lupa untuk buat perlindungan pendapatan. So bila ada isu-isu terkini yang keluar di akhbar-akhbar sekarang, senang je kita Google semua terus keluar. So bila isu-isu terkini ada, so klien-klien orang-orang di luar sana, suri rumah di luar sana, mereka lebih alert. Jadi mereka tahu bahawa perlindungan pendapatan ni adalah lebih penting. Dan tambahan pula sekarang ni kita ada skim ataupun caruman yang tidak terlalu mahal, serendah RM28 saja. Jadi orang dah available, mampu. So mereka boleh mendapat perlindungan bermula RM50,000. Saya nak tambah sikit tadi. Sebagai contoh macam kalau kita tengok, kalau kita perasan artis-artis tempatan kita, kita baru-baru ni dikejutkan dengan pemergian beberapa orang artis tempatan. Macam mana mereka sihat-sihat tapi tiba-tiba boleh dapat dugaan macam tu. So macam mana family dia orang? Macam tadi, macam contoh Nurul cakap tadi, ada beban isteri mereka terus menjadi balu contohnya kan. So bagaimana dengan anak-anak mereka tadi? Itu masalah yang kita hadapilah. Tapi masalah tu sebenarnya kita ada solusi sebenarnya. Solusinya adalah antaranya kita boleh ubah lifestyle sebenarnya. Ubah cara hidup kita. Mungkin kita boleh tambah kita punya saving, ataupun kita buat simpanan. Kita terpaksa korbankan kita punya lifestyle lah tadi, daripada kita pakai kereta besar, kita tukar kepada kereta kecil untuk tingkatkan kita punya simpanan. Itu solusi yang pertama. Kita ada solusi yang kedua adalah dengan membuat perlindungan pendapatan ni lah, yang lebih mudah. Sebab dengan perlindungan pendapatan ni kita menyediakan kita orang kata safety net secara segera. So contoh kalau berlaku situasi yang sama tadi, kita berlaku kematian dekat waris, maksud saya mangsa bapa, bapa sebab contoh macam saya bapa, so berlaku kematian dekat saya. So anak-anak saya ataupun isteri saya akan dapat perlindungan pendapatan tadi, gaji saya selama 5 hingga 10 tahun. Macam tu. So anak-anak saya tak adalah susah macam tu kan. So mereka boleh teruskan hidup dengan lifestyle yang sama macam tu. Itu dia punya solusi. Adakah perlindungan pendapatan ni hanya untuk kematian atau kehilangan pekerjaan, tetapi adakah juga untuk ataupun cover kepada mungkin kecacatan kekal ataupun sudah tidak mampu lagi untuk menyara keluarga dan sebagainya? Adakah ia termasuk dalam perlindungan tersebut? Betul. Jika mengikut plan-plan kami ada, dia akan cover mengikut apa yang customer nak lah. Ada untuk cover untuk cacat kekal, hilang upaya, kematian, kemalangan. Kami menawarkan plan-plan begitulah.
Tapi yang utama adalah kematian, cacat kekal, ada sakit kritikal. Sakit kritikal ni orang tak berapa perasan. Sebab contohnya hari ini kalau kita bekerja sebagai oil and gas, kita bekerja di offshore contohnya. Kita perlukan tahap kesihatan yang tinggi untuk kita teruskan bekerja. Tapi kalau kita kena sakit kritikal, macam mana kita nak continue kerja, nak bekerja dekat oil and gas tadilah. Baik. Kan? Saya nak menambah sikit apa yang Encik Fairuz cakap. Perlindungan pendapatan ni, kalau saya nak betulkan persepsi orang bahawa orang kata, takaful atau insurans ni untuk orang kaya, untuk orang yang mampu. Tidak ya. Jadi perlindungan pendapatan ni adalah untuk mereka, contoh you berniaga-niaga pasar malam atau you berniaga jalanan, di burger-burger di tepi jalan, suri rumah. So mereka pun sekarang mampu untuk ada perlindungan pendapatan ni. Pentingnya untuk ada backup plan orang kata. Tapi kalau macam untuk single macam saya ni, siapa yang akan menerima manfaat? You boleh. Okey. Belum ada calon lagi ni. Ada tak pendapatan? Nampak ya, promosi diri kejap. Pendapatan ada kan? Pendapatan ada. So, selagi ada pendapatan, tak kira cikgu ke, makcik jual goreng pisang jalan ke, makcik Kia ke, dia pengurus syarikat ke, selagi ada pendapatan, selagi itu pendapatan dia perlu dilindungi. Sebab pendapatan kita bukan untuk diri kita saja. Mungkin ayah kita kalau untuk single kan. So untuk keluarga yang tersayang lah, kita punya adik-beradik semua kan. Itu datangnya kita punya komitmen dan lifestyle kita. Sebab bukan kematian saja. Katalah tak meninggal, kita hidup lagi, tapi kita sakit kritikal, lumpuh. Adakah kita nak bebankan orang tua kita balik kan? Sebab masa kecil dia dah jaga kita, tapi dah sekarang ni kita pula yang nak bebankan dia lagi kan. Okey. Satu perkongsian yang baik. Terima kasih kepada Cik Fairuz juga Puan Nurul Nadiah berkongsi dengan kami. Boleh dapatkan kita kata info lebih lanjut di talian dan tertera di kaca TV anda, insya-Allah. Baik, kita akan kembali selepas ini di Selamat Pagi Malaysia.